KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, dalam slot Bina Upaya Guru. Dan apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan kita dapat menyaksikan program pada hari ini berkaitan dengan tata cara penggunaan kepentingan SPLKPM dan modul SPLKPM. Dan siapakah tetamu yang kita bawakan kepada anda pada hari ini? Kita bawakan kepada anda orang yang tak asing lagi dalam bidang ini, iaitu yang berusaha teknologis Dr. Nik Haslinda Abdul Halim, Ketua Penolong Pengarah Unit Pendaftaran dan Pensijilan Guru Sektor Standard Keguruan Bahagian Profesionalism Guru KPM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, kerana bersama dengan kita pada hari ini, yang mana dalam Bina Upaya Guru ini kita nak membicarakan tentang tata cara penggunaan kepentingan SPLKPM dan modul SPLKPM. Baik, kita yakin dan percaya bila mana KPM telah menyusun pelbagai strategi ataupun pelbagai latihan yang diberikan kepada guru-guru kita dalam melahirkan guru-guru yang cemerlang, guru-guru yang penuh dengan sistemnya. Orang kata sekarang ni pun sistem dah canggih-canggih dah sekarang kan. Jadi kita nak tahu berkaitan dengan bagaimana sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia yang kita sebutkan sebagai SPLKPM ini memang sudah serasi dengan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan KPM pada masa sekarang. Mungkin doktor boleh terangkan apa sebenarnya itu kan SPLKPM ni? Nak sebut pun mungkin susah sikit kan. Okey, dipersilakan, Doktor. Terima kasih, Aiman. Assalamualaikum. Okey, berkenaan dengan sistem pengurusan latihan KPM, maknanya SPLKPM lah, yang biasa, memang dah biasa bagi PPP, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, dan juga warga KPM lah. Sebenarnya sistem pengurusan latihan SPLKPM ini merupakan satu sistem perekodan, iaitu merekod semua kursus dan latihan yang dihadiri oleh semua warga KPM secara online. Kita buat secara online lah. Okay. Kalau saya sebut sebagai warga KPM tu, maksudnya semua pegawai dengan anggota kumpulan pelaksana di KPM, di bawah KPM, iaitu lebih kurang dalam 500,532 orang lah. Itu data yang kita ambil pada 30 November 2022. Itu adalah semua warga KPM, termasuk pegawai AKP. Tapi kalau dari segi pendidikan, pegawai perkhidmatan pendidikan, kita ada lebih kurang dalam antara 500,000 tu, kita ada dalam 426,000 lebih pegawai yang melibatkan di sekolah dan bukan di sekolah. Di sekolah lebih kurang dalam 414,000, yang lebihnya adalah di bahagian, dari segi dalam pengurusan, di bahagian, di JPN, di PPD, pensyarah di IAB, Institut Amin dan Baki, pensyarah di IPG Campus, dan juga di Kolej Matrikulasi. Okay, itu saya cerita secara overall warga KPM lah. Itu PPP. Tapi sekarang ni bila SPLKPM, semua warga KPM. Tak kira lah dia yang bukan guru pun, guru dan bukan guru. Maknanya guru dan juga pegawai. Ya, guru, pegawai dan juga yang bukan guru lah. Yang pengurusan di bahagian di JPN, AKP, anggota kumpulan pelaksana, macam yang yang terlibat dengan perkeranian, semua tu. Maknanya semua menggunakan SPLKPM. Semua kena pergi, orang kata, latihan yang telah disediakan. Jadi ia merupakan satu dasar utama dalam meletakkan KPM ni satu standard, daripada satu standard yang cukup profesional. Jadi kita nak tahu juga, mungkin doktor boleh ceritakan tentang dasar berkaitan dengan latihan untuk pegawai-pegawai KPM ni di semua peringkat, daripada bawah sampai ke atas sekali. Okey, sebenarnya untuk perekodan khusus dan latihan yang dilakukan dekat SPLKPM ni ada berpandukan kepada dasar latihan sumber manusia
KPM yang digubah bagi menggariskan hala tuju, strategi dan pelaksanaan pengurusan latihan secara sistematik serta terancang berteraskan konsep pembangunan diri dan pembelajaran berterusan untuk melahirkan pegawai yang kompeten dan berprestasi tinggi. Sebenarnya DLSM KPM ni, dasar latihan sumber manusia ni, diterjemahkan daripada semua dasar berkaitan latihan yang ditetapkan oleh JPA. Memang kita ikutlah bagi pelaksanaan pada peringkat kementerian. Jadi KPM kan sebuah kementerian yang besar kan, dengan jumlahnya hampir setengah juta lah kan, dari 500 kan. Jadi ramai pegawai tu berlainan, skim perkhidmatan pun berlainan. Jadi memang kita memang amat penting lah dasar tu ada untuk memastikan aspek pembangunan sumber manusia dilaksanakan secara berkesan. Itu dari segi dasar lah. Daripada peringkat bawahan sehingga peringkat atasan perlu menghadiri latihan ni. Ya, daripada bawah sampai ni. Hal pengurusan tertinggi pun kena hadir, yang mana berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan SPL KPM. Okey, saya ceritakan sikitlah tentang kewujudan sistem ni. Okey. Pada 10 Julai 2012, alhamdulillah, ada satu surat siaran kita keluarkan berkenaan dengan penggunaan sistem. Tapi asalnya sistem ni adalah hanya untuk guru sahaja, yang kita panggil sistem pengurusan latihan guru. Okey, kita nak dapatkan semua maklumat latihan dari cikgu di sekolah, daripada sekolah, PPT, JPN, daripada kolej semua tu. Jadi kita gunakan sistem pengurusan latihan guru. Jadi bila dia dah biasa dan dah apa kita panggil dah nampak kemajuan, kita senang dapat semua tu. Jadi KPM KPM dah dari segi kita tengah bincang menetapkan supaya diguna untuk semua warga KPM. Asalnya untuk guru saja. Tapi bila nampak satu penambahbaikan, memudahkan pengurusan, so benda tu kita besarkan untuk menggunakan semua KPM dan tukar nama jadi sistem pengurusan latihan KPM. Itu sejarahnya kan. Jadi apa bentuk latihan yang ada pada orang kata kita sebutkan SPL KPM ni? Apa di antara bentuk latihan yang ada? Latihan semua PPP ataupun semua warga, latihan tu dia sebenarnya merekod. Sistem tu adalah merekod. Jadi individu tu boleh merekod maklumat latihan yang dihadiri di mana-mana saja. Okey, dia hadiri rekod. Lepas tu ada juga penyelaras yang menawarkan latihan. Ada yang menawarkan latihan dan juga ada yang menjadi urusia menjalankan latihan. Jadi cikgu akan masuk untuk merekodkan latihan itu dia. Jadi untuk merekodkan latihan-latihan yang dihadiri oleh tak kira guru-guru ataupun pegawai-pegawai di KPM. Ya, betul. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Bina Upaya Guru. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azmah pada hari ini dalam slot Bina Upaya Guru, dan kita bawakan kepada anda pada hari ini yang berusia teknologis Dr. Nik Haslinda Abdul Halim, Ketua Penolong Pengarah Unit Pendaftaran dan Pensijilan Guru Sektor Standard Keguruan Bahagian Profesionalism Guru KPM. Yang mana hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan tata cara penggunaan kepentingan SPL KPM dan modul SPL KPM. Saya tadi tertanya-tanya jugalah Doktor tentang latihan, tapi kali ini saya nak cuba tanya apa sebenarnya modul yang terdapat dalam SPL KPM tu Doktor. Okey, untuk SPL KPM kita ada 3 modul utama lah. Okey, selain daripada modul admin lah bagi untuk pentadbir sistem, untuk developer, untuk pembangun sistem. Selain daripada situlah untuk admin, tapi kita ada 3 modul utama. Yang pertama adalah modul penyelaras, maknanya modul penyelaras latihan lah, untuk penyelaras latihan. Yang kedua adalah modul individu, yang memang semua mesti ada. Warga KPM semua dan 500,000 orang tu mesti ada ID untuk modul individu. Dan yang ketiga adalah modul dashboard, maknanya modul statistik.
Okey, saya cerita satu berkenaan dengan modul penyelaras. Mula dengan modul penyelaras. Modul penyelaras ni dia khas untuk penyelaras latihan. Maknanya penyelaras latihan untuk suatu organisasi, untuk setiap sekolah, untuk setiap PPD, untuk setiap JPM. Kalau sekolah ada dalam 10,000, so penyelaras sekolah tu, sekolah latihan untuk sekolah tu, cikgu tugas dia memang ada juga lagi ni. Di PPD pun ada, di JPM pun ada. Okey, tugas penyelaras latihan tu, dia yang pertama sekali dia kena pastikan semua maklumat PPP ataupun maklumat pegawai AKP untuk institusi dia di sekolah ke di PPD ke JPM tu mesti ada dalam SPL KPM. Maklumat tu mesti kena ada dan lengkap lah, ikut grade, ikut supaya kita nak buat statistik, memudahkan untuk buat statistik kan. Okey, yang kedua yang biasa buat adalah selain daripada dia boleh mendaftar kursus. Maknanya kalau ada penganjuran kursus, dia boleh daftarkan melalui penyelaras latihan. Jadi cikgu yang hadir khusus penyelaras latihan tu akan masukkan maklumat cikgu tu. Jadi cikgu tu akan buat. Kalau kursus tu dalam 2 hari, 3 hari, so automatik cikgu tu akan dapat 2-3 hari lah. Dia macam tu. Jadi untuk penyelaras kursus, selain daripada tu dia juga tugas dia juga adalah untuk buat sokongan kepada kursus-kursus yang cikgu hadiri. Bila cikgu hadiri luar daripada KPM ke, dalam KPM hadir sendiri ke, e-pembelajaran ke, secara online ke, bila dia isi, penyelaras kursus kena pastikan cikgu tu dia sokong. Penyelaras kursus akan sokong, tapi kena pastikan benda tu lengkap dululah. Dengan ada dia punya ni, dengan ada maklumat dia, confirm betul ke tak dia hadir, semua adalah. Dan juga yang kedua adalah individu, modul individu, memang semua tu kena masukkan semua maklumat. Kita ada juga untuk penilaian mata kredit, aktiviti mata kredit, 13 aktiviti untuk mata kredit kita boleh isi. Jadi pengesahan juga ada kena SULTP, penyelaras latihan. Dan juga dashboard adalah untuk statistik. Untuk statistik. Jadi apa-apa kursus yang masuk melalui dashboard kita boleh nampak. Maknanya penyelaras akan tahu cikgu ni pergi berapa yang dah cukup mata kredit, berapa yang dah cukup bilangan hari. Sebab kita ada ketetapan kan, berapa hari yang perlu ada ikut ketetapan tu. Maknanya nak guru dapat melihat sendiri bagaimana dengan perjalanan sebagai seorang guru ni kan, melalui latihan-latihan dan modul-modul yang diberikan. Baik, jadi kita nak tanya kepada doktor lah kan, zaman teknologi yang hebat ni kan, maknanya orang kadang-kadang boleh mengakses dengan secara haram dan sebagainya, ataupun kita sebutkan sebagai ada orang ataupun segelintir manusia ni yang suka memanipulasikan terlebih yang kita sebutkan sebagai data-data yang dihimpunkan. Jadi mungkin kita nak tanya kepada doktor tentang bagaimana tentang keselamatan, adakah rekod latihan penggunaan terdedah kepada ancaman bahaya seperti kehilangan ataupun manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Silakan doktor. Okey, sebenarnya KPM kita ada server tersendirilah. Okey, jadi sistem ni diletakkan pada server pelayan di bawah kawalan pihak KPM sendiri. Maknanya memang insya-Allah lah setakat ini alhamdulillah, so data kita terjaga di bawah server KPM lah. Jadi pihak KPM sentiasa memantau dan menyelia semua aktiviti sistem. Jadi kebanyakan sistem memang diletakkan di bawah pelayan yang sama, server yang sama, yang memang khas untuk KPM, sistem KPM je. So kalau ada masalah pun dia ada backup, dia akan buat backup. Jadi memang insya-Allah lah dari segi keselamatan tu KPM memang dah masukkan semua protection lah panggilkan untuk yang ni. Jangan bimbang tak risau insya-Allah. Jadi kita telah memberikan satu keselamatan ataupun security kepada data-data yang telah dihimpunkan. Baik, terima kasih doktor. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali dalam Bina Upaya Guru. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot Bina Upaya Guru, dan bersama dengan saya pada hari ini adalah Dr. Nick. Doktor, kita nak tahu juga dalam latihan yang telah ditetapkan tu ada tak apa-apa penetapan, contohlah berapa hari nak kena pergi latihan itu dan sebagainya. Silakan doktor. Okey.
Untuk ketetapan latihan memang dalam dasar pun dah mempericikan dasar latihan, dah mempericikan strategi pelaksanaan, siapa yang menguruskan latihan. Lepas tu ada ketetapan dia, maknanya ada ketetapan latihan untuk pegawai KPM. Okey. Ada beberapa ketetapan. Yang pertama adalah bilangan hari berkhusus. Bagi warga kerja KPM ialah sekurang-kurangnya 5 hari. 5 hari. Termasuk bagi pegawai lantikan baharu yang baru posting, lantikan baharu yang lapor diri sebelum 1 November. Dan juga pegawai yang berpindah masuk daripada kementerian lain ke KPM sebelum 1 November, dia kena cukup 5 hari. Okey. Bagi yang selepas 1 November, yang baru melapor diri selepas 1 November, perlu memenuhi sekurang-kurangnya 2 hari saja. Itu ketetapan yang dirilah. Lepas tu satu lagi, setiap bagi untuk stasiun 1 tahun untuk 1 tahun, maknanya 5 hari dalam masa 1 tahun. Dan juga dia kena juga mengikuti satu e-pembelajaran secara kendiri. Okay? E-pembelajaran maknanya ada 1 hari tu memang kena e-pembelajaran. Tak kisahlah dia nak melalui EFSA untuk Intan ataupun melalui e-pembelajaran mungkin melalui Microsoft, mungkin melalui Google, Apple, apa-apa yang berkaitan secara online lah. Jadi kena ada satu, barulah kita cukupkan 5 hari tu. Kalau tak ada, hanya khusus saja tak cukup. Dia tak boleh nanti. Itu dari segi ketetapan lah. Baik, jadi kita nak tahu juga apa sebenarnya kepentingan SPL KPM ni kepada warga kerja KPM. Silakan doktor. Okey, kepentingan SPL KPM ni sebenarnya selain daripada memudahkan kita mendapatkan berapa rekod untuk perekodan, ia juga penting untuk membolehkan pengurusan tertinggi KPM dan pembuat dasar membuat perancangan aktiviti latihan yang sesuai dengan keperluan semua warga KPM. Itu yang penting. Okay? Serta dia nak boleh menilai keberkesanan latihan yang telah diberikan. Ini bukan apa, kadang-kadang kita pun nak kena tahu KPM boleh memantau dan memastikan keberkesanan setiap ringgit yang dibelanjakan lah. Sebab setiap kursus kan mesti ada ringgit juga. So kita nak tahu berkesan ke tak. Okay, itu dari segi pembuat dasar lah kan. Jadi perkeliling yang ketetapan 5 hari tu kita kena ikuti, memudahkanlah bila secara online. Ikut peringkat, kita tahu ikut peringkat dan semua statistik lah yang berkaitan. Okay. Macam Cik Manah maklum kan, warga KPM ada 500,000 lebih. Ramai. Kalau 500,000 tu skop tugas yang berbeza-beza. Tugas yang berbeza, ada yang guru, ada yang bukan guru. Jadi kalau kita nak kesan semua latihan tu macam susah lah kan. Bila kita ada SPL tu macam memudahkan. Rekod so kita tahu itu kursus apa. Untuk yang bukan guru apa yang perlu latihan apa yang perlu diberikan. Itulah. Untuk kepentingan yang kita dapat lihat dalam SPL KPM ini. Dan kita biasalah apa-apa saja yang kita buat pasti mungkin ada sedikit masalah ataupun aduan yang kita terima dalam terutamanya dalam sistem SPL KPM ini. Bagaimana SPL KPM dapat menangani apa saja aduan yang dihadapi mungkin pengguna sistem dengan jumlah yang besar dalam satu masa. Okey. Sebenarnya SPL KPM ni kita mula masa develop untuk ni daripada bawah kan. So adalah kita mula dengan penyelaras latihan. So SPKM ini dia mempunyai satu kumpulan meja bantuan khas yang membolehkan masalah yang memerlukan perhatian dapat dilihat dengan kadar segera. Jadi kalau warga kerja KPM dia boleh ada masalah berkaitan dengan SPL KPM, dia boleh mengutarakan, boleh menghubungi SULDP organisasi masing-masing. Okay, sebagai panggil apa? First level support. Jadi apa-apa kemusykilan dia boleh merujuk pada SULDP lah. SULDP. Kalau sekolah dia rujuk pada eksperti sekolah dulu.
tak dapat selesai dia pergi ke PPD, tak dapat selesai pergi JPM. Dan juga boleh juga terus pada kami. Macam tu. So kita sentiasa berhubung antara satu sama ada supaya ada masalah apa yang berkaitan dengan aspek KPM, kita boleh tayangkan bersama. Baik, maknanya inilah, jangan risau. Ada je pegawai-pegawai kita yang tunggu untuk menyelesaikan masalah anda semua. Mungkin ada sedikit harapan daripada Dr. Nik terhadap orang kata kepentingan penggunaan SPL KPM ni dan modul-modul yang disediakan. Dari segi harapan, kami di KPM mengharapkan semua sekarang ni bila kita ke arah guru, kita banyak fokus kepada guru sebenarnya. Jadi kami harap SPL KPM ni dapat diguna sepenuhnya oleh semua PPP dan juga warga KPM lah. Boleh juga menggunakannya. Dan kita juga akan buat penambahbaikan. InsyaAllah tahun depan akan ada lagi beberapa penambahbaikan yang mana cikgu pun boleh daripada SPL KPM juga boleh mengikuti kursus terus. Daripada situ. Sekarang pun dalam modul individu pun dah ada. Kita letakkan beberapa link yang boleh cikgu memudahkan PPP mencari kursus-kursus untuk dihadiri yang memang sesuai dengan grade dia, tugasnya dari segi sebagai guru, sebagai pentadbir dan pemimpin. Hanya kita kena ambil peluang yang ada ni untuk menghadiri latihan untuk meningkatkan lagi kecekapan kita, profesional kita dalam melaksanakan tugas. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nik Haslinda atas orang kata ilmu yang diberikan pada hari ini. Dan terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam slot Bina Upaya Guru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.